Hai guys, kembali lagi dalam Fast. So kat depan aku sekarang ni ada smartphone terbaru pada Samsung Malaysia, iaitu Galaxy S23 FE. Dan ini adalah smartphone yang mungkin ramai peminat Samsung nantikan untuk dia masuk pasar Malaysia. Last year S22 FE tak ada, kita ada S21 FE saja, dan sekarang ni adalah S23 FE. Aku nak kongsikan apakah pembaharuan yang menarik dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu mengenai smartphone Samsung terbaru ni. Mungkin antara korang yang tak tahu lagi apakah itu maksud FE pada model Samsung kali ni. FE bermaksud Fan Edition dan mula diperkenalkan masa Samsung Galaxy Note FE. Masa tu diorang kembalikan balik Note 7 tapi ditukar kepada nama FE. Dan itulah dia Fan Edition, dan Fan Edition ni memang khusus untuk phone flagship Samsung yang versi budget, harga lebih murah sikit tapi specs lebih kurang macam flagship premium diorang. Seperti tipikal kotak Samsung lain, dia memang menggunakan kotak yang nipis macam ni, dah tak ada plug, hanya bagi kabel, dan ada menu book pada bahagian atas ni. So kita akan dapat kabel yang berwarna hitam macam ni, USB-C to USB-C. So ini dia Samsung Galaxy S23 FE yang terbaru berwarna mint ataupun lebih spesifik warna hijau yang lebih pastel. First impression aku dengan rekaan pada S23 FE ni memang amat sinonim, lebih kurang sama je macam S23, tak ada perbezaan ketara sangat pun. Masih dengan form factor untuk rekaan kamera yang sama, triple camera, body shape, feels bergam pun lebih kurang sama. Cuma size dia lebih besar sikit tau daripada S23 yang biasa, tapi specs dia aku boleh katakan lebih kurang 90% je sama macam S23 yang biasa. So first kita nak tengok apakah material yang digunakan pada S23 FE ni. Untuk pada bahagian belakang ni menggunakan flat jenis glass dan memang very solid. Texture dia jenis glossy, so memang nampak dalam macam cermin sikit. Untuk bahagian punya frame body adalah jenis aluminium, ada IP68 rating pada smartphone ni. Dan pada bahagian skrin depan dia menggunakan panel jenis Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.4 inci, ada refresh rate 120Hz. Macam korang semua nampak, bezel pada smartphone ni dia agak tebal lah berbanding dengan flagship model orang ataupun flagship phone yang lain dengan harga lebih kurang macam ni. Untuk dagu dia lebih tebal sikit tau berbanding dengan bahagian kiri kanan. Dan ketahanan skrin untuk smartphone ni menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Dari segi ni sebenarnya tu mungkin tidaklah setinggi macam flagship doang, tapi boleh tahan lah untuk sebuah flagship bajet macam ni, iaitu 1450 nits of brightness, menyokong juga HDR10+. So overall in terms of dia punya design, display, aku memang boleh puji display untuk Samsung memang cantik lah kan, tak dinafikan lagi. Design dia memang nampak flagship level Samsung punya. So kalau korang pakai tak nampak macam phone yang biasa, korang akan rasa macam ini adalah phone flagship pada Samsung. Dia punya berat tu slightly berat daripada S23 Plus dan juga berat lagi daripada S23 yang biasa. Aku tak faham kenapa dia lebih berat dalam 200 gram something macam tu. And smartphone ni juga menggunakan stereo speaker pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. So memang korang akan dapat a flagship level punya experience dari segi dia punya specs, numbers apa semua. Bateri pada smartphone pun cukup tinggi, iaitu 4505 watt, but dia punya fast charging tu limit sehingga 25 watt USB PD saja. Aku rasa ini salah satu phone Android dengan harga mencecah RM3,000 yang masih lagi bagi fast charging 25 watt. So ya, korang boleh decide sini macam mana kan. In terms of dia punya kamera menggunakan triple camera, 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel terawat dan juga 8 megapiksel kamera telefoto. Yes, ada telefoto pada smartphone ni, video sehingga 8K 24fps. Untuk lens dia ada 0.6x, 1x dan juga 3x. So boleh 3 kali telefoto optical dan maksimum boleh zoom sehingga 30 kali. Better sikit lah daripada iPhone 15 Pro Max yang limit sehingga 25 kali saja. And then pada bahagian portrait dia boleh sampai 3 kali optical. Pada bahagian more ni macam biasa setting kamera yang korang akan dapat pada phone Samsung lah. So aku dah test a few shot menggunakan kamera S23 FE. Korang boleh tengok dan juga nilaikan hasil gambar pada kamera smartphone ni. So macam mana hasil gambar daripada smartphone ni? Padu ke tak padu? Cuba korang komen sikit. Dan ramai juga tanya aku, Faiz, untuk S23 FE ni versi Snapdragon ke ataupun versi Exynos? Dan aku nak menjawab persoalan tu, memang S23 FE menggunakan versi Exynos 2200 5G, bukannya Qualcomm Snapdragon. Dan mungkin juga dia akan mengecewakan sikit lah peminat Qualcomm yang menantikan versi FE ni masuk versi Qualcomm kan. Sebab untuk S21 FE,
kita dapat versi Qualcomm Snapdragon, tapi untuk S23 FE diorang bagi Exynos. The reason kenapa aku pun tak tahu, tapi kalau nak cakap dari segi performance wise tu, aku tak boleh nak bagi conclusion lagi sama ada Exynos ni bagus ke tak bagus ke, ataupun ada overheat issue dan sebagainya. Sebab aku nak kena test dulu macam mana smartphone ni dari segi gaming, user experience untuk kegunaan harian dan sebagainya, baru aku boleh bagi pendapat aku tentang dia punya experience untuk performance Exynos 2200. Tapi pengalaman aku dengan Galaxy S21 Ultra dulu dengan chip Exynos, bagi aku masa tu memang Samsung dah makin matang dan juga getting better in terms of performance dan juga overheat management dia. Ini kali lagi chip yang paling latest iaitu Exynos 2200, sebab dah lama aku tak gunakan chip Exynos tau pada smartphone. Sebab sepanjang 2 tahun ni kebanyakan phone gunakan chip Qualcomm ataupun MediaTek saja kan. So memang aku dah lama lah tak gunakan ataupun merasai pengalaman Exynos yang paling latest ni. Aku ada buat Antutu benchmark antara ketiga-tiga smartphone. Ada Nothing Phone 2 dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, ada Galaxy S23 FE dan juga Galaxy S23 Ultra yang terbaru. Dan memang nampak perbezaan sangat ketara antara ketiga-tiga smartphone ni. So, chip Qualcomm pada Nothing Phone 2 hanya mencecah 941,000 saja, manakala untuk Exynos 2200 pada Galaxy S23 FE adalah 1.1 juta, dan untuk S23 Ultra of course dapat 1.5 juta. So memang ada perbezaan dari segi numbers kat sini. So in terms of performance, first impression aku, memang aku tak jangka juga bahawa Exynos boleh dapat setinggi ini. So aku expect mungkin lower than 1 million kan, but dia dapat 1.1 juta. So yeah, not bad jugalah untuk Exynos 2200. Untuk pasaran Malaysia ada dua jenis varian, iaitu 8GB 128 dengan harga RM3,000. Satu lagi adalah 8GB 256 dengan harga RM3,300. So korang boleh pilih lah mana satu varian korang nak. Kalau nak better storage, korang beli yang RM3,300 lah. Harga dia memang bagi aku murah lah daripada S23 yang biasa tu kan, sebab harga pun dah mencecah hampir RM4,000. So yang ni adalah versi budget S23 tapi dengan harga lebih murah dan juga specs yang lebih kurang sama. Aku boleh katakan dalam 90% hampir sama macam S23 ataupun S23 Plus. First impression aku secara jujur dengan Samsung Galaxy S23 FE ini, bagi aku dia dah memang full package untuk flagship Samsung dengan harga RM3,000. Cuma ada dua kekurangan yang aku nampak secara jelas pada smartphone ni. Pertama adalah fast charging dia limit sehingga 25 watt saja, which is untuk price segment dia phone lain memang dah bagi better than that. Dan kedua adalah bezel screen dia memang nampak tebal daripada phone flagship lain yang biasa kita dapat dengan harga macam tu. So pengalaman tu tak macam flagship level sangat, dia adalah macam phone mid range, tapi dia punya internal tu kita rasa yang ini adalah phone flagship dari segi smoothness, kecantikan display dia dan juga dari segi kamera dia especially lah. Sebab aku rasa kamera dia dah memang cukup bagus untuk price segment dan juga untuk brand Samsung ni sendiri. So korang boleh decide sama ada latest flagship Samsung ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Sebab bagi aku smartphone ni lebih kepada pengguna Samsung ataupun peminat Samsung yang nakkan flagship terbaru pada Samsung dengan harga lebih murah daripada flagship diorang yang lain. So inilah pilihan yang paling tepat sekali untuk Samsung Galaxy S23 FE. So guys, aku rasa itu sahaja serba sedikit aku punya pendapat secara ringkas dan juga first impression dengan Galaxy S23 FE. Korang just boleh decide dan juga komen saja pendapat korang dekat bahagian bawah ni. Macam mana korang rasa dengan S23 FE? Berbala ataupun tidak? So aku rasa Samsung ni susah juga kalau kita nak bandingkan dengan flagship ataupun jenama lain, sebab Samsung ni ada standard atas sendiri. So that's why mungkin dari segi faktor jenama kita susah nak bandingkan, tapi specs tu memang kita boleh nampak yang ada flagship lain yang lebih better daripada ni actually. Cuma Samsung offer software update lebih lama, iaitu 4 tahun OS dan juga 5 tahun security. So ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku dapat kongsikan untuk video kali ini tentang Samsung Galaxy S23 FE yang terbaru. Korang just boleh kongsikan pendapat korang kat komen. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Ada satu lagi produk baru yang Samsung bagi kat aku, iaitu Samsung Galaxy Buds FE. So ini adalah Galaxy Buds yang versi budget sikit dengan harga yang lebih affordable lah. Of course, dia punya design very typical macam Galaxy Buds yang biasa korang nampak. Buds FE yang aku dapat ni adalah berwarna putih dan material luar dia adalah jenis glossy, plastik dan solid lah dia punya bahagian tutup buka ni kan. Design untuk Galaxy Buds FE ni dia berbeza sikit daripada Galaxy Buds 2 Pro yang aku gunakan sekarang ni. Dan kita boleh pair dia dengan Galaxy Buds FE punya case minion ni. Wow, mata dia besar gila babe, nampak ni. Comel kot. Cara nak pasang ni very simple je, just letak saja macam ni. Oh, pada bahagian dalam ni dia jenis hard plastik juga tau. So mungkin juga boleh calar, aku tak pasti. And then attach pada bahagian atas dia macam ni. Dah jadi. So ada bahagian untuk charging dekat belakang ni. Dan pada bahagian bawah ni aku tak sure tak apa. Mungkin LED indicator. Yes, LED indicator dia. So macam inilah rupa dia dengan minion case.
Comel gila kot dengan mata dia ni kan. Boleh buka mata dia? Oh, tak boleh buka.